الحمد لله القائل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah kita berbual-bual, berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jangan mengundang kemurkaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bunuh diri atau dalam bahasa Arab biasanya disebut qatlun nafs adalah satu tindakan mengakhiri hidup dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sebarang alat pun. Antara kaedah yang digunakan untuk membunuh diri ialah menggantung diri, sesak nafas, meracun diri sendiri, melemaskan diri, terjun dari tempat tinggi atau menggunakan bahan mudah terbakar dan membakar diri. Membunuh diri merupakan tindakan yang ditegah dalam ajaran Islam dan perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Berdasarkan kepada ayat tersebut, nyawa adalah milik Allah. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan seseorang. Manusia tidak layak dan tidak mempunyai hak menentukan hidup matinya dengan cara membunuh diri sendiri. Mengikut laporan PDRM pada 1 Julai 2021, sebanyak 609 kes dilaporkan. Pada tahun 2009 dan mengikut laporan PDRM pada tahun 1 Julai 2021 sebanyak 609 kes dilaporkan. Pada tahun dan meningkat pada 631 pada tahun 2020, manakala untuk tempoh Januari hingga Mei 2021 sebanyak 468 kes telah direkodkan. Daripada 1708 kes bunuh diri untuk tahun 2019 hingga 2021, sebanyak 872 kes melibatkan mangsa berumur 15 hingga 18 tahun dan 668 kes melibatkan mangsa berumur 19 hingga 40 tahun. Menurut laporan PDRM, tiga punca utama kes bunuh diri adalah disebabkan masalah keluarga, tekanan perasaan dan kewangan. Ini semua menggambarkan kerapuhan iman dan kekurangan penghayatan keagamaan sehingga sanggup mengambil tindakan membunuh diri akibat tekanan hidup yang dialami. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kenapakah perkara ini boleh terjadi? Sedangkan kita umat yang mengaku beriman dan percaya kepada perkara-perkara gaib, berbagai sebab boleh menjadi faktor timbulnya keinginan seperti ini. Antaranya, yang pertama, masalah kesihatan mental. Hampir kebanyakan mereka yang melakukan perbuatan bunuh diri memiliki masalah kesihatan mental yang sangat serius, seperti depresi, gangguan bipolar yang mendorong dan berisiko tinggi untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Lebih-lebih lagi, mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ini tidak mendapat bantuan dan akses rawatan kesihatan mental untuk mengawal penyakit tersebut. Mereka yang berjuang dengan masalah penyakit mental perlu mencari bantuan melalui kaunselor, terapi, ubat-ubatan serta sokongan keluarga dan masyarakat agar isu ini dapat dibendung. Yang kedua, stres dan tekanan, beban emosional atau stres yang luar biasa seperti masalah kewangan, tekanan kerja, konflik rumah tangga, krisis peribadi, merasakan keseorangan dan kesepian
dapat meningkatkan risiko keinginan bunuh diri dengan mengambil jalan mudah tanpa memikirkan kesan tindakan dan perbuatan tersebut. Yang ketiga, akses kepada alat bunuh diri. Ketersediaan alat bunuh diri yang berada di persekitaran kita seperti senjata api, alat dan senjata tajam atau ubat-ubatan dapat meningkatkan risiko keinginan bunuh diri. Individu yang mengalami tekanan akibat masalah yang timbul mungkin merasakan tiada siapa yang peduli dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, situasi yang berlaku ini perlu ditangani dengan bijak kerana terdapat pertambahan kes pada setiap tahun. Sebagai Muslim, kita perlu berfikir bagaimana perbuatan ini dapat dikekang agar tidak menjadi barah dalam masyarakat. Dalam hal ini, bagi orang yang beriman perlu berasa cemas dan takut dengan ancaman dosa membunuh diri yang kekal selamanya di dalam neraka Jahannam. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhallidan fiha abada. Dan barang siapa yang terjun dari atas gunung sehingga dia mati, maka kelak dia akan terjun dari tempat tinggi di neraka Jahannam dan kekallah dia di dalamnya selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW di atas, bunuh diri merupakan perbuatan yang terkutuk dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya akan diazab oleh Allah pada hari akhirat dan tiada siapa pun akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagaimanakah kita dapat memastikan keturunan kita tidak termasuk dalam golongan yang mempunyai keinginan untuk melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah ini? Jawapannya, kita perlu sentiasa bersabar dan bersyukur dengan setiap ujian, menjaga salat dan memelihara hati daripada perasaan yang tidak selayaknya sebagai hamba Allah. Individu Muslim perlu memantapkan ilmu tauhid dan keimanan agar cetusan keinginan bunuh diri tidak menjadi jalan penyelesaian kepada masalah kehidupan duniawi. Setiap Muslim hendaklah sedar bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kehidupan akhirat itulah yang abadi dan kekal selamanya. Dunia ini adalah medan ujian, sama ada kesenangan maupun kesusahan, untuk menentukan sejauh mana tahap keimanan dan kesabaran manusia ketika mengharunginya. Pelbagai petunjuk, pelbagai bentuk ujian ditimpakan kepada manusia, sama ada dengan kelaparan, kesusahan hidup, bencana alam dan lain-lain lagi, sebagai menguji sejauh manakah kita meletakkan kebergantungan kita dan keredaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka, maka bersabarlah. Belum tentu ia satu keburukan, malah setiap ujian dan dugaan hidup perlu dihadapi dengan sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 156, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, iaitu kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan dan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin yang berbahagia, sentiasalah hidup dalam berzikir, lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan ujian, kerana dengan berzikir akan hadir ketenangan hati serta menghilangkan kegelisahan jiwa, bahkan dapat mengelakkan diri dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157 yang bermaksud, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Rawatlah rasa duka cita dengan amalan doa-doa. Nabi SAW pernah mengajarkan beberapa doa yang masyhur kepada para sahabat radhiyallahu anhum bagi menghilangkan kesedihan dan duka cita. Antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, seperti mana yang direkodkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an,
Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukh wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan yang menyusahkan, yang lemah dan malas, penakut dan bakhil, lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berdampinglah dengan para alim ulama dan mengajukan sebarang permasalahan hidup kepada ahli keluarga yang terdekat, sanak saudara dan sahabat handai, berbincang untuk mendapatkan nasihat dan panduan terbaik. Semoga semua pihak perlu memainkan peranan penting dan melibatkan diri memberikan sokongan kepada individu yang berada di bawah tekanan hidup, supaya tidak cenderung melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pimpinan setempat, agensi-agensi kerajaan, ketua-ketua masyarakat dan komuniti, badan-badan NGO dan individu perlu tampil dengan usaha dan idea untuk membantu dan menyokong usaha dan program yang dijalankan di mana-mana pertubuhan dan organisasi agar perbuatan dan tindakan ini dapat dikekang sepenuhnya pada masa akan datang. Usaha dan tanggungjawab mencegah kemungkaran adalah satu tugas dan amanah yang sangat besar. Ia tidak mampu dilaksanakan secara berseorangan. Sebaliknya menjadi tanggungjawab kita bersama. Ibarat serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita semua. Antaranya ialah, yang pertama, umat Islam hendaklah memantapkan ilmu akidah Islamiyah dengan meyakini bahawa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu tanda kurniaan darjat yang lebih tinggi kepada hamba-hambanya. Yang kedua, umat Islam perlu meyakini bahawa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara dan segala amalan perbuatan di dunia akan dihisap pada hari akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa membunuh diri adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Islam dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, umat Islam hendaklah berusaha mengambil langkah-langkah positif dengan menyelesaikan masalah kehidupan dengan merujuk kepada pihak yang berautoriti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.